Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lakal hamdu laka ya rabbal alamin. Kali syukur kata Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul di surau kita, surau Al-Qismah, dan telah kita salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita akan isi dalam masa yang ada ini sikit sebanyak perkara yang kita boleh ambil manfaatnya, insya-Allah taala. Ya. Ada ini kali kedua lah ya. Tahun ni saya ke surau. Kali pertama last month, bulan lepas ya. Kemudian saya diminta lah untuk isi slot kuliah maghrib. Hari ni lah ya, setiap hari Ahad, minggu ketiga lah. Kebetulan malam ni saya free lah. Sebenarnya tak free mana pun. Malam ni saya sebenarnya dari sejak 4 tahun lalu saya kuliah di surau di Cerak. Surau, apa nama surau tu saya tak ingat ya. Di Taman Midak ada satu surau. Saya mengajar di 2 surau di situ. Ada satu surau tu saya ajar sejak 4 tahun yang lalu. Saya ajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari dan semalam lah ya. Tapi memandangkan pengurusi dia berpindah. Pengurusi dia tu sahabat saya juga. Dulu kami sama-sama buat master. Saya buat di Open University, dia buat di UIA. Berjumpa di Cameron Highland, berkenalan. Dia dipanggil saya mengajar. 4 years ago, 4 tahun lalu. Kemudian dia dah berpindah, jadi lepas PKP ni tak kontak-kontak, saya kira tak ada lah tu. Dan bila saya WhatsApp dia, dia kata dia dah tak ada kat surau tu. Kalau tak kontak tak ada tu, dia kata Ustaz, bayang take over kan timbalan dia, nak timbalan. Mungkin tak ada tu. Jadi saya masukkan stok surau ni lah. Alhamdulillah lah ya. Kalau tidak tak boleh sebab saya Sabtu dan Ahad memang penuh. Hari lain banyak free lah ya. Tapi kalau Sabtu Ahad saya penuh lah ya. Ni sebab surau tu dah tak kontak. Jadi kira kosong lah ya. Kebetulan malam ni di surau ni pun kosong. Jadi saya pun diminta boleh lah ya saya isilah ya slot ni insyaAllah bersama-sama dengan tuan-tuan. Jika tidak ada apa-apa pengujuran saya akan hadir ya. Berkongsi dengan tuan-tuan sikit sebanyak ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan ya. Dan saya dah tak tahulah aku Haji dah share dengan jemaah belum? Risalah ni belum lagi. Dan saya sebenarnya dah share lah dengan Haji 2 buah buku hari tu untuk saya mengajar. Kemudian Haji pilih buku ini ya. Ini buku yang kecil ya. Yang dikarang oleh siapa pengarang dia? Saya pun tak tahu. Nanti sekejap. Tajuk dia ialah koleksi doa dan zikir. Satu lagi buku saya bagi buku apa gitu. Sebab saya semenjak 2 menjak ni saya suka pilih buku yang ada PDF. Untuk nak memudahkan jemaah rujuk. Manakala di tempat-tempat yang saya dah lama mengajar, saya pakai buku lah. Dan saya suruh jemaah beli buku. Ada jemaah beli, ada jemaah tak beli. Tapi yang beli pun tak bawa main. Yang tak beli lebih-lebih lagi lah. Sepatutnya bila belajar, anak murid yang bawa kitab. Guru tak bawa kitab, tak apa. Pasal duk ajar benda sama je, kita ingat. Saya kalau tertinggal buku, saya boleh mengajar. Kan? Tapi dunia hari ni dah macam terbalik sikit lah. Yang mengajar ada kitab, yang belajar tak ada kitab. Jadi saya pilih yang ada PDF lah ya. Tapi kita tak boleh lah tolak. Perkembangan hari ni memang macam tu. 6 tahun yang lalu saya daftar master
Satu buku pun universiti tak bagi. Kan? Saya buat master 2 universiti. Satu di UPSI, satu di Open University. Dan supervisor saya masa saya di UPSI ialah Dr. Anha bin Upi. Dulu doktor saja lah. Sekarang macam-macam lah. Datuk, doktor, Datuk, Seri Utama, macam-macam lah ya. Kenal tak kenal? Siapa tu? Dr. Anha bin Upi. Bukan Datuk yang panggil doktor saja. Tak ni ya. Datuk Dr. Anha bin Upi. Dia Datuk Seri Utama Diraja. Dr. Anha bin Upi. Mufti wilayah, Mufti Selangor lah ya. Tu supervisor saya dulu tu. Tapi saya tak habis belajar. Saya keluar daripada UPSI. Lepas itu saya dengar dia dilantik sebagai timbalan mufti. Saya ziarah dia lah ya. Dia macam sahabat saya jugalah. Sebab saya dengan dia tak beza umur sangat. Beza 2 tahun saja. Dia tua 2 tahun daripada saya. Dia supervisor saya. Jadi kita berkawan saja. Tak apalah yang tu. Jadi nak cerita bila saya daftar, satu buku pun mereka tak pergi. Berbeza dengan kita belajar masa degree 25 years ago, di mana kita ada buku yang diberikan, modul-modul, buku pesyarat kita kena beli. Selebih tu kita rujuk di perpustakaan. Tapi sejak 2 menjak ni, advance lah ya. Saya hanya diberi satu pen drive. Tahu pen drive? Mestilah tahu, apalah tak itu pun nak tanya tu. Pen drive bagi. Ini aku dapat. Hari ni tuan-tuan memang macam tu. Tapi dalam pen drive tu ada thousands of book. Ada ribuan buku. Dan ratusan research yang kita boleh rujuk dan kita boleh gunalah untuk pembelajaran kita. Satu pen drive boleh muat beribu-ribu buku. Tak agak kita nak baca. Kalau mesti nak bagi, mungkin dia bagi 10 buku, 15 buku, dah nak susah bawa. Ini bagi hundreds and thousands of books. Senang bawa ke mana-mana. Kita boleh akses pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Cucuk saja kat laptop. Transfer saja masuk ke dalam handphone. Sebab tu handphone saya ni ada 4,000 books, Islamic books. Mostly English, Arabic lah. Ada some English, ada some Malay lah. Malay tak banyak lah ya. Tapi semua ada 4,000. Pasal hari ni. Lepas tu saya pun ke arah itu lah. Jadi saya pilih PDF. Pertama, memudahkan untuk tuan-tuan rujuk lah ya. Jadi tuan-tuan datang ke surau, mesti bawa handphone, boleh rujuk. Ataupun di rumah tuan-tuan boleh rujuk, memudahkan. Jadi saya pilih yang itu. Tapi setengah surau dia print juga. Dia print, dia binding. Ada juga setengah surau ya. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tapi pastikan buku ni adalah handphone tuan-tuan. Nanti Haji akan share. Saya dah share dengan dia. Nanti Haji share dekat jemaah lah ya untuk rujuk. Dan dia satu buku yang agak ringkas. Buku ni hanya 100 muka surat saja ya. Betul ni? Haji bawa handphone? Haji bawa handphone lah ya. Tak bawa handphone susah juga. Dia hanya 100 muka surat saja. Dan memang di masjid dan surau saya tak mengajar buku yang besar-besar. Sebab tu saya masih ingat 7 tahun yang lalu bila saya di-interview di Jahit sana masa nak memohon tauliah, saya hanya bawa beberapa buku kecil yang saya ajar di masjid dan surau. Panel tu tanya saya, "Ustaz tak ajar buku besar-besar ke Ustaz? Kitab-kitab besar tak ajar ke? Buku kecil-kecil je?" Memang saya ajar buku kecil-kecil. Saya bawa buku Fadilah Amal karangan Dr. Syahrin Jasa. Hanya 80 pages saja, 80 muka surat. Dan saya ajar di beberapa surau. Masjid tak ada lah ya. Saya bawa buku Syekh Mahmud Al-Muhlikat Lirijal wan Nisa, ringkasan kepada dosa-dosa besar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Juga 100 muka surat lebih saja. Jadi buku saya memang buku kecil-kecil. Satu lagi buku amalan Rasulullah SAW sehari semalam. Itu agak tebal, lebih kurang hampir 200 muka surat. That's why buku tu saya tak baca word by word sebab dia banyak. Jadi panel tu tanya saya, "Ustaz, buku kecil-kecil je Ustaz tak ajar ke buku yang besar-besar sikit, imam sekian?" Saya kata tidak. Sebab saya rasa kalau saya ajar buku-buku seumpama itu agak sukarlah.
bab buku tu kita tak baca banyak, kita skip kan. Lagi satu, saya tak suka ajar buku yang besar-besar lah ya. Walaupun kecil, buku Fadilah Amal Dr. Syahrin Jasa, walaupun hanya 80 pages, saya dah ajar di surau dan masjid, ada yang paling lama 7 tahun. Tak habis-habis lagi. Ada beberapa bab nak habis. Tu baru 80 muka surat tu. Tapi tak dinafikan lah. Ada juga saya ajar buku yang besar. Saya ajar buku ringkasan Ibnu Katsir bila saya ajar tafsir. Tapi saya tak baca word by word, saya ambil isi-isi penting saja. Baik, jadi saya pilih ni lebih mudah, lebih ringkas insya-Allah taala. Dan buku ni tuan-tuan, katanya belum diajar lagi di surau ini. Itulah berkaitan dengan doa-doa dan zikir-zikir, especially ataupun of course lah, doa-doa dan zikir yang disyariatkan kepada kita menerusi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Katanya belum diajar lagi. Sebab itu bila Haji kata kita ajar buku ni lah Ustaz, saya kata okey. Boleh insya-Allah ta'ala. Dan tuan-tuan akan tengoklah lepas ya. Baik, buku ni hanya 100 muka surat sahaja. Tidak banyak. Ya. Dan babnya saya kira dia hanya merangkumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bab saja. Kemudian bab-bab yang kecil ada saya ingat dalam 60 bab yang bawah tu, yang tulisan merah, yang tulisan biru tu. Itu dalam 70 bab saya rasa. Dan saya sendiri berkaitan doa dan zikir, saya juga ada di beberapa di satu masjid lah, nama dia Masjid Wiradamai di Gombak. Tapi saya sebab biasalah tuan-tuan ya. Kita ajar setahun lebih bertukar pengurusan. Biasalah masjid dan surau setiap 3 tahun ada pertukaran kan. Bila bertukar, kebiasaannya pengurusan baru ni dia nak buat pembaruan dan dia tukar ustaz. Jadi so masjid tu dia bertukar pengurusan, jadi saya pun dah tak mengajar. Jadi saya hanya sempat masuk bab yang mula-mula saja. Sama juga di surau, satu surau di Gombak, apa nama surau tu? Saya juga sempatlah ajar beberapa bulan zikir dan doa Rasulullah SAW, juga tak habis ya. Ada satu surau juga saya mengajar, dah lama surau tu 5-6 tahun, kemudian ada slot yang kosong, dia minta ajar saya ajar doa dan zikir. Setelah beberapa bulan saya mengajar, saya tak pasti kuliah saya tu ditukar dengan ustaz yang lain, tapi saya dah ada slot yang lain, saya dah ada satu slot saya mengajar, kemudian ada slot kosong, dia suruh saya isi doa dan zikir. Mungkin sementara kot, bila dah ada ustaz lain dia masuk kan. Tapi saya masih mengajar di surau itu. Jadi setakat hari ni saya tak ada yang stay lah mengajar tentang doa dan zikir. Walaupun sebenarnya selain daripada fiqh, doa dan zikir lah yang saya paling suka sekali mengajar. Hatta di universiti, subjek ni lah my favorite subjek. Subjek apa yang paling saya suka sekali. Kenapa? Kerana ilmu tentang zikir dan doa dia berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain, di mana dia tidak rumit dan tidak berjela-jela. Dia very straight to the point. Dan dia tidak melibatkan khilaf yang banyak. Dan tidak melibatkan percanggahan pendapat antara satu ulama dengan satu ulama yang lain. Adalah sikit-sikit, tapi dia very straight to the point. Zikir ni dia very easy, very simple. Kalau kita belajar ilmu yang lain, ilmu hadis umpamanya, Allah sakit kepala tuan. Satu ilmu yang susah. Tafsir pun sama. Banyak pendapat para sahabat, para tabi'in bila mentafsirkan satu ayat. Kerana tak dinafikan, ayat Quran tidak semuanya ditafsir oleh Rasulullah SAW. Adalah hadis-hadis yang mentafsirkan ayat Quran, tapi tidak banyak. Tafsir banyak datang menerusi sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Banyak. Jadi banyak. Ada satu ayat ada melibatkan tafsir yang banyak sebenarnya. Adapun zikir ni dia tidak sebegitu. Dia very straight to the point. Jadi senanglah ya kita nak belajar. Mudah-mudahan ya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, sebenarnya ilmu ni telah ada sejak awal wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dan kalau kita lihat, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah ayat tentang zikir. Ada hubung kait dengan zikir. Ayat yang mana? Ayat itulah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Ta'ala kata Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Allah Ta'ala suruh baca dengan nama Tuhan, zikir. Allah Ta'ala suruh kita sebut nama. Itu ayat terawal diturunkan, ada hubung kait dengan zikir, ya. Bila mana Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala melantik Nabi sebagai Rasul pula. Ayat mana? Itulah surah Al-Muddassir. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Surah yang pertama diturunkan, ataupun ayat yang pertama diturunkan bila Nabi dilantik menjadi Nabi. Ada hubung kait dengan zikir. Nabi dilantik menjadi Rasul, juga ada zikir. Mana? Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Allah Ta'ala kata, wa rabbaka fakabbir. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya berdakwah kepada Islam, dan Allah Ta'ala kata, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah dia. Allah Ta'ala suruh kita bertakbir kepada Allah Akbar pula. Zikir. Kemudian berterusanlah daripada satu ayat yang diturunkan, daripada satu surah kepada satu surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ada hubung kait dengan zikir. Malah perkataan zikir dalam Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala sebanyak 68 kali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mention the word of zikir in Quran 68 times. Cakap masalah zikir. Ustaz mengantuk juga. Ustaz mengantuk tadi. Tapi Ustaz mengantuk sebab penat. Tadi berat. Saya boleh typing tadi. Ingat tak sempat dah nak mari sini. Tapi cepat-cepat bawa kereta. Pasal apa? Saya dah janji ngaji dah nak main kuliah. Akan kata tak mari pula kan. Ustaz ni janji apa ni kan. Saya jumpa orang tua. Hari Khamis hari kedua. Tadi bawa balik tengah hari tadi. Typing tak adalah jauh. Bawa kereta kalau straight tak berhenti 3 jam aja. Tapi kita berhenti makan apa gitu ini dekat 5 jam juga. Saya sampai tadi dekat pukul 5. Salat pukul 12. Baik. Balik pada yang tadi ya. Berapa kali kalimah zikir disebut dalam Quran? 68 kali. Dan ini disebut dalam buku-buku ulumul Quran dan fatwa-fatwa para ulama, termasuk fatwa yang contemporary. Termasuk fatwa Qatar, fatwa Saudi, Mesir dan seumpamanya. Ada sebut tentang bilangan zikir yang disebut dalam Quran. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut zikir, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya berzikir. Ada kalanya. Contohnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wastabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 41. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Banyak nak berzikir ni Ustaz. Nanti kita akan belajar. Banyak nak berzikir. 1000 kali ke satu hari? Tak sikit tu. 10,000 ke satu hari? Macam banyak pula. 1,000 ke satu hari? Nanti kita akan bincang ya. Jadi Allah Ta'ala kata, zikir banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya siang dan malam. Pagi dan petang. Sebab itu kita ada koleksi zikir siang dan malam, ataupun juga disebut sebagai zikir siang, pagi dan petang. Azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Pasal Allah Ta'ala suruh, sementara Rasulullah SAW ada mengamalkannya. Kalau kita belajar buku zikir Al-Imam Nawawi, Al-Azkar, dan buku zikir-zikir ulama yang lain, mesti ada satu bab yang disebut sebagai bab Azkarus sabah wal masa, atau juga disebut sebagai Azkarul yaum wal laila, zikir pagi dan petang atau zikir siang dan malam. Ada, confirm ada. Kalau zikir Rasulullah lah,
Kalau zikir bukan Rasulullah, tak tahulah ada ke tidak. Tapi kalau zikir Rasulullah, confirm mesti ada. Ya? Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh berzikir macam ayat tadi. Allah Ta'ala suruh. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyebut sifat orang yang beriman ni dia banyak berzikir pada Allah. Umpamanya dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak pernah dengar? Pernah kan? Every Friday morning biasanya imam kita akan baca surah As-Sajdah. Tapi kalau tak baca pun tak apa, tak wajib. Tapi sebaik-baiknya sekali-sekala. Ya. Tapi kalau buat every Friday tak bagus juga. Sebagian ulama memakruhkan. Sebab Nabi tak adalah buat every Friday. Once a while Nabi baca surah itu. Petang pertama surah As-Sajdah, petang kedua surah Al-Insan. Tengoklah macam mana. Kalau jemaah kita mampu, okey, go for it. Kalau tak mampu, boleh baca surah As-Sajdah dibagi dua. Baru baca rakaat pertama, baru baca rakaat kedua. Terpulanglah ya, tengok jemaah kita macam mana. Allah Ta'ala kata, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sifat orang beriman ni malam dia tak tidur banyak. Apa dia buat? Dia bangun, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya? Khaufan wa tama'a. Kerana dia takut kepada azab Allah dan dia nak balasan baik daripada Allah. Kan? Takut kepada Allah, nak balasan baik daripada Allah. Nak pahala, nak syurga, nak bidadari, nak belaka lah. Kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia sentiasa infak apa-apa yang kami rezekikan kepadanya. Ya? Allah Ta'ala sebut sifat orang yang beriman. Sebab tu Nabi ditanya, al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang seorang lelaki yang tak bangun malam. Bila dia bangun, nak solat subuh dia bangun. Nabi kata, zaka rajulun balas syaitanu fi uzunai. Hadis Ibn Mas'ud, bahasa Muslim. Nabi kata lelaki itu, syaitan sudah kencing dalam telinganya, menyebabkan dia tidur, tak bangun. Syaitan kencing, Ustaz. Allah Ta'ala alam lah. Tapi Nabi kata syaitan kencing dalam telinga dia. Memang Nabi ada sebut sifat syaitan ni. Syaitan makan, syaitan minum, syaitan kencing. Hakikatnya kita tidak tahu lah macam mana. Tapi itulah yang disebut oleh Rasulullah. Jadi, Nabi memberi gambaran bahawa orang yang tak bangun malam ni bukan sifat orang tak beriman, tapi tak bagus. Tak bagus. Ada sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr bin Al-As ataupun Ibnu Umar. Dia kadang bangun malam, tapi dia tak semayang malam. Dia tidur balik. Nabi kata, la takun misla fulan. Kerana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Jangan jadi macam fulan bin si fulan. Tapi Nabi tak sebut nama lah ya. Nanti memalukan dia pula. Tapi dia tahulah diri dia. Dia ada bangun malam, tapi dia tak semayang malam. Selepas daripada itu, sahabat berkenaan terus. Qiyamul lail tak tinggal-tinggal. Jadi sifat orang yang beriman, dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nampak? Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebut pahala orang yang berzikir. Ada juga. Macam-macam ayat Quran itu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan agama kepada kita, of course nombor satu menerusi kitab yang diturunkan. Sebab tu nak kenal agama, nak tahu tentang agama, nak dekat dengan Allah, mesti Quran. Mesti Quran. Sebab tu mustahil orang yang ambil Islamic Studies dia tak belajar tafsir Quran. Mustahil. Subjek yang wajib. Ambillah kos mana-mana. Kita ada banyak takhasus, specialization di university. Kita ada orang yang ambil ambil takhasus ataupun program kos. Ada yang ambil bahasa Arab, ada yang ambil sirah, ada yang ambil fiqh, ada yang ambil usul, macam-macam kan. Ada yang ambil Islamic sosiologi, macam-macam. Tapi subjek tafsir dia kena belajar. Sebab itu kita punya the most primary source
sumber agama hak nombor satu sekali Quran lah. Quran ya. Ada kala Allah Ta'ala sebut, ni buku tak baca lagi ni baru mukadimah dulu, nak bagi faham. Nak buka minda kita ni, zikir-zikir dengan doa ni macam mana? Ya? Saya memang macam tu. Saya sebelum mengajar satu subjek, macam di universiti lah. Kita tak tahu ajar modul tu, tidak. We must go for the introduction first. Mesti ajar pendahuluan dulu. Minda kita tu nak kena faham dulu. Subjek apa kita nak belajar? Kan? Walaupun kita dah ada sedikit idea, siapa tak tahu zikir dan doa, semua orang tahu. Tapi kadang-kadang kalau kita tahu tu, kadang-kadang dia tak cukup untuk nak bawa diri kita belajar subjek. Dia kena ada benda lagi kita kena tahu. Ya? Baik, balik pada yang tadi. Ada ayat Allah Ta'ala sebut tentang pahala orang yang berzikir. Ada juga. Ayat Quran ni kan dia macam-macam versi lah. Kan? Batu Quran ni bila kita baca, kita tak boring. Tak bosan. Dia ulang benda yang sama tadi. Betul? Itulah mukjizat dia. Mungkin kalau kita baca buku selain daripada Quran, sekali baca, tak nak baca dah. Tapi Quran berkali-kali. Tak boring-boring. Betul? Umpama dalam surah apa ya? Surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-38 tak silap saya. Nanti saya tengok sekali. Kata Allah, az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah Al-Ahzab ada beberapa ayat Allah Ta'ala sebut tentang zikir. Satu ayat 41 saya baca, satu lagi 38. Tapi dalam surah yang sama, the same chapter. Nama dia Suratul Ahzab. Ya. Ada peperangan Ahzab. Ini surah Ahzab. Ya. Kata Allah, az-zakirun Allah katsiran wa zakirat. Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Di kalangan lelaki dan wanita. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala telah menyediakan kepada mereka. A'adallahu lahum, nombor satu, maghfiratan, pengampunan. Ya. Siapa-siapa yang berzikir kepada Allah, dia bukan istighfar pun. Dia subhanallah aja. Subhanallah. Sebab zikir dia am. Boleh jadi zikir ni bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Dengan versi-versi tasbih yang banyak. Tasbih ni bukan subhanallah saja. Ada subhanallah. Ada subhanallahil azim. Ada subhanallah wa bihamdi. Ada subhana rabbi al-a'la. Subhanallah bihamdihi adada khalqi. Banyak versi tasbih ni. Ada hak pendek, ada hak banyak sikit, ada hak panjang sikit, ada hak panjang lagi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah zinata arsy. Ada panjang sikit, ada hak pendek, ada hak panjang sikit, ada hak lupa. Biasalah, amalan Islam ni dia bukan satu jenis. Dia ada banyak-banyak jenis. Siapa yang mampu baca lebih banyak, dia baca dah lebih banyak. Dia dapat lebih. Siapa yang baca sikit, dia dapat sikit. Benda bukan wajib pun dia dah. Tapi Nabi bagi kelebihan. Macam baca Quran lah. Maqra maqama bi asri ayat lam yuktab minal ghafilin. Nabi kata kalau kau boleh baca 10 ayat, bacalah. Kamu tidak akan ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Kemudian disebut lagi maqama bi mi'a ayat. Kutiba minal qanitin. Siapa yang baca 100 ayat Quran, dia ditulis di kalangan orang-orang qanitin. Orang-orang yang berdiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qanitin lebih baik daripada yang tadi. Kan? Of course lah, kalau baca 100 ayat lebih baik daripada 10 ayat. Lebihlah sikit, dapatlah. Darjat dia tu tinggi sikit. Al-qanitin tadi, al-ghafilin. La takut minal ghafilin. Naik pula al-qanitin. Dia kata maqama bi alfi ayat. Siapa yang baca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, naik sikit, ditulis di kalangan orang-orang yang muqantarin, yang dapat pahala berganda-ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga yang ini kan, ada tasbih pendek. Tahmid pun sama, ada tahmid sekadar alhamdulillah,
Ada alhamdulillah rabbil alamin, ada alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Macam-macam ada mesti kan. Nak bagi kemudahan kepada kita. Ini bagi tanawuan, diversity, kepelbagaian dalam amalan Islam ya. Ada kalanya tasbih, ada kalanya tahmid, tak ada salah. Asal zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, Allah Taala jamin beri pengampunan kepadanya. Jadi nak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak jadi syarat hanya istighfar. Habis itu zikir-zikir yang lain, Allah Taala jamin juga pengampunan daripadanya. Of course dah zikir itu minta pengampunan. Tapi zikir-zikir yang lain yang bukan istighfar seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir juga diberi jaminan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana? Daripada ayat ni lah. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Taala juga menjanjikan kepada mereka pahala yang besar. Nampak? Ada kala Allah Taala memerintahkan supaya berzikir, ada kala Allah Taala sebut begini, ada kala Allah Taala sebut. Dan macam-macam lagi ayat Quran berkaitan dengan zikir. Ya? Ada kalanya Allah Taala terus ajar zikir yang nak dibaca ataupun doa. Especially doa Nabi-Nabi terdahulu. Dalam Quran ada zikir dan doa Nabi Yunus alaihi salam. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yunus sendiri. Ataupun dalam surah Safa. Dan soal Anbiya ada juga. Ayat 80, 83, 84. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga ayat tentang zikir. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita ada kalanya zikir terus. Contohnya zikir Nabi Yunus alaihi salam yang disebut sebagai Zunnun. Dia masuk lampu ikan Nun. Kata dalam ayat Quran tu Allah Taala sebut dia marah. Kaum dia tak nak ikut dia. Dia lari, ditelan oleh ikan. Ikan besar lah. Allah Taala sebut dalam Quran batnil haut. Dia duduk dalam perut ikan, al-haut, ikan yang besar lah. Katanya ikan Nun, sebab tu disebut sebagai Zunnun. Allah Ta'ala alam. Tapi apa dia buat? Dia dalam perut tu, dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia tak minta dengan Allah keluar pun, dia tak minta. Dia cuma berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala tolong dia. Kita nak Allah Ta'ala tolong ni tak ada syarat, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Dengan berzikir kepada Allah ada jaminan Allah Ta'ala tolong. Contohnya Nabi Yunus alaihi salam. Dia tak minta pun dengan Allah minta nak keluar daripada perut ikan tu. Dia zikir saja. Dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Allah Ta'ala kata dalam ayat tu fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dengan sebab dia berzikir seumpama itu, kami telah memustajabkan. Allah Ta'ala terima. Dan Allah Ta'ala kata, kami selamatkan dia daripada kesedihannya, masalahnya. Dan begitulah kami menolong orang-orang yang beriman. Siapa-siapa yang berzikir kepada Allah, pasti dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada lagi lah doa-doa dan zikir yang lain. Ada zikir Nabi Ibrahim. Ada zikir Nabi Zakaria. Rabbana hablana. Dan doa tu doa minta zuriat. Nabi Zakaria kita ada anak kan. Ada zikir Nabi Shu'aib. Ada zikir Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dia berhadapan dengan Fir'aun. Orang paling zalim atas muka bumi zaman dulu lah. Dia ni paling zalim Zionis. Tak tahu dah berapa ramai dia bunuh orang Islam di sana. Dengan agenda Freemason yang dia bawa. Mereka lah the most cruel apa nama orang paling zalim dulu Fir'aun lah dia. Nabi Musa alaihissalam berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya, Rabbi najini minal qawmi zalimin. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Sebab itu dalam buku-buku zikir
Doa untuk kita berhadapan dengan orang jahat, inilah salah satunya. Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Rabbina jini minal qawmi salimin. Rabbina jini minal qawmi salimin. Ha? Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Mana jahat? Fir'aun dengan orang jahat yang ada lebih. Dia lebih jahat. Tapi Nabi Musa minta dengan Allah, Rabbina jini minal qawmi salimin. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu doa bila berhadapan ataupun zikir bila berhadapan dengan orang zalim. Ataupun kita takut dizalimi oleh sesiapa. Ni doa ni. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Ada banyak lagi doa-doa dan zikir yang ada. Dan Quran sebahagian besar daripada ini adalah zikir dan doa. Sebab itu sampai hari ini kita tak habis-habis nak baca. Kan? Sebagai contoh macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni Allah Ta'ala ajar dalam Quran, antara doa yang dibaca oleh orang yang beriman. Juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Bahkan itulah zikir dan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding doa dan zikir yang lain. Dan disebut oleh Anas bin Malik dan Sahih Bukhari. Kana aksar ma yaquluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Anas bin Malik, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak tuan, ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, berilah aku kebaikan di dunia. Tak nak kebaikan dunia. Kita dunia ni kita tak payah ni sangat dunia kan. Kita nak tinggalkan dunia. Jangan. Dia meninggalkan dunia lah tuan-tuan. Sebab orang Islam kadang-kadang mundur dalam setengah-setengah hal. Kalau kita tinggalkan dunia, akhirnya dunia akan dikuasai oleh orang bukan Islam. Akhirnya orang Islam juga ada tertindak. Cuba hitung dalam Quran tu. Perkataan dunia akhirat berapa kali Allah Ta'ala sebut? Sama banyak. Kalau 100 kali Allah Ta'ala sebut dunia, 100 kali juga Allah Ta'ala sebut akhirat. Ni kita belajar dalam bab mukjizat, lafaz-lafaz Al-Quran ada sudut bilangannya. Bukan kita nak lebihkan dunia berbanding akhirat, tidak. Tapi Islam ni dia ajar balance, at-tawazun. Dia ajar kita balance dunia, akhirat. Jangan tinggalkan dunia, tuan-tuan. InsyaAllah. Nak berhenti ya? Nampak? Tapi nak cerita begitu ya. Mudah-mudahan. Jadi ayat Quran ni dia banyak zikir-zikir. InsyaAllah ta'ala next kuliah nanti kita sebut sikit sebanyak lagi mukadimah bersabit dengan Quran dan zikir. Kemudian kita akan masuklah kepada buku ini. InsyaAllah ta'ala. Aku lupa wala azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.